Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alayhi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu biyadihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza aqama fi salati fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qabla al-qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل هكذا أو كما قال حديث صحيح متفق عليه. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW ternampak ada hingun pada arah kiblat Nabi nak sembahyang. Ini cerita adalah hadisnya. Nabi nak sembahyang. Nabi tengok belah depan arah kiblat Nabi nak sembahyang tu nampak macam ada hingun kering duduk lekat di situ. Fashaqqa dhalika alayhi. Jadi rasa masyaqqah dalam hati Nabi. Jadi berasa berat, jadi berasa tak seronok, jadi berasa macam nak marah. Tempat semayang tiba-tiba tak jaga kebersihan macam tu. Nabi tak suka benda macam ni. Nabi ni dari segi jaga tempat semayang, dari segi jaga masjid ni, Nabi kira bagi keutamaan yang amat sangat. Ini banyak hadis cerita. Nabi pernah masuk masjid, satu sahabat mai bercakap dengan Nabi, Nabi bau mulut dia. Dia makan bawang. Dia panggil basar. Nabi terus kata kat dia, hang keluar daripada masjid lah ni, pergi kumuk mulut hang, tak pergi mai balik. Nabi tak suka masjid. Masjid ni makna dia tempat sujud. Perkataan masjid itu daripada perkataan sajadah. Sajadah maksud sujud. Masjid maksudnya tempat sujud. Nabi tak suka tempat kita nak sujud, sembahyang, nak membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pergi buat macam tak tunjuk hormat. Nak ludah lebih kurang di masjid, nak biar bagi kotor di masjid, nak masuk main benda busuk-busuk dalam masjid. Nabi tak suka. Nabi pernah marah orang yang mulut busuk macam tu. Nabi kata dekat dia, hangti dekat Baqi' Al-Gharqad. Daripada Masjid Nabawi dengan perkuburan Baqi' tu tak jauh. Di sana ada sumber air. Nabi kata kat dia, hangti dekat Baqi' sana, basuh mulut bagi bersih, tak lagi main balik di masjid ni. Hadis yang kita baca malam ni pula, dia cerita Nabi SAW duduk-duduk di situ. Nabi nampak dekat arah kiblat Nabi nak semayang ni ada bekas nukhamah, bekas macam gelemak, macam hinwis macam tu, yang dah kering lekat di arah kiblat nak semayang. Fashaqqa dzalika alaihi, maka Nabi berasa masyaqqah,
berasa berat dalam hati. Nabi berasa tak suka. Nabi berasa nak marah dengan benda yang Nabi nampak ni. Hatta ru'iya fi wajhi, sehinggalah marah Nabi ni, tak seronok Nabi ni dapat dilihat pada wajah dia. Sahabat-sahabat tengok muka Nabi, sahabat tahu ni Nabi marah. Faqama fahakka biyadih, Nabi bangkit pi dekat hak nampak gelema kerin, hinguih kerin ni, Nabi pi fahakkahu biyadih, Nabi apa nak kata, dia kikis dengan tangan dia, dengan kuku dia kikis bagi keluar buang kesan yang kotor ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, inna ahadakum idza aqama fi salati fa innahu yunaji rabbah. Nabi kata, sesungguhnya setiap seorang daripada kamu apabila kamu berdiri nak semayang, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhan dia. Kita bila semayang, kita ni bermunajat dengan Tuhan. Kita ni macam duk merayu dekat Tuhan, macam duk minta dekat Tuhan. Semayang ni tiap-tiap rakaat menjadi rukun kita baca Fatihah. Dalam Fatihah tu kita minta dekat Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita duk minta dekat Tuhan ni, depan-depan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka Nabi SAW kata, orang yang duk berdiri dalam semayang ni fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia ni macam duk bersembang dengan Tuhan, duk bermunajat dengan Tuhan. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Nabi kata, sesungguhnya antara dia dengan qiblat Tuhan duk ada. Tuhan duk ada, antara dia duk menghadap tu dengan qiblat yang dia duk menghadap tu, Tuhan duk ada. Fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah. Nabi kata, maka jangan ada di kalangan hampa bila tengah duk semayang berasa macam nak ludah arah qiblat. Jangan ada orang buat macam tu. Tengah duk semayang berasa macam sisa makanan terbit masuk dalam mulut misalnya. Jangan buang pergi ke arah kiblat. Jangan. Kerana Nabi kata antara dia hadus semayang dengan kiblat yang dia duk menghadap arah tu, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ludah pergi ke depan, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kata jangan buat macam tu. Walakin an yasarihi aw tahta qadami. Tapi kalau nak kena buang juga apa-apa yang ada dalam mulut ni, maka sebelah kiri, Nabi kata. Maka sebelah kiri. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, maksudnya ialah kalau semayang di luar daripada masjid dan tidak ada makmum lain di sebelah kita. Imam Nawawi jelas benda ni. Tengah-tengah duduk semayang berasa ada benda ada keluar main duduk dalam mulut. Nak buang belah kiri itu syarat yang pertama mesti semayang di luar masjid. Kalau dalam masjid tak boleh. Dan syarat yang kedua tak ada orang di sebelah kiri. Maka cara dia beralih sikit, buang apa yang ada dalam mulut tu. Summa akhadha tarafa ridaih. Kemudian Nabi SAW ambil sehelai kain yang Nabi bubuh atas bau dia. Nabi tuan-tuan, Nabi SAW sunnah pakaian Nabi ni. Sunnah di antaranya apa? Nabi sangat suka pakai kamis. Kamis ni baju macam saya pakai ni dia panggil kamis. Baju labuh butang sekerat ni dia panggil kamis. Kemudian tangan baju Nabi sampai pergelangan tangan, itu sunnah pakaian Nabi. Kemudian Nabi SAW sentiasa berserban. Serban lilit itu sunnah Nabi. Kemudian Nabi SAW sentiasa letak satu rida, satu serban, satu sehelai kain lagi atas bau Nabi pula. Itu sunnah pakaian Nabi SAW yang sabit keterangan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka dalam Nabi duk terang tu, Nabi ambil ujung rida dia, ambil ujung serban yang duk atas bau ni, Nabi ambil ujung dia, fabasaqa fihi, Nabi ludah sikit di atas ludah sikit di atas kain haduk sebai atas bau ni, Nabi ludah sikit di situ. Summa radda ba'dahu ala ba'din, lepas tu Nabi ganjeng-ganjeng antara kain tu.
Dia ludah sikit sisa yang dekat dalam mulut tu, kemudian dia tenis-tenis macam tu di kain yang dia pakai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata, "Aw yaf'alu hakaza." Nabi kata ataupun buat macam ni. Bagi orang yang duduk sembahyang dalam masjid, ada sisa makanan terbit, maka buang pada pakaian yang dia pakai. Kalau ada kain serban atas bau, maka kain tu ambil, buah di mulut, buang. Ataupun tangan baju dia panjang, dia ambil, buah di tangan baju dia. Begitu ajak yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai adab bagi memelihara bersih masjid. Nabi SAW marah sangat kepada orang yang tidak tahu nak jaga kebersihan masjid yang menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, ataupun nama dia Uqbah bin Amru Al-Badri radhiyallahu anhu. Kata dia, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina." فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang dipanggil dia dengan nama Abu Mas'ud, ataupun nama sebenar dia Uqbah bin Amru bin Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia cerita, kata Abu Mas'ud, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu hari satu orang laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai depan Nabi, laki-laki ni kata, dia kata, "Inni la ata'akhkharu an salati subhi." Dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "aku tak mau dah pergi sembahyang jemaah subuh di masjid." Ada satu orang sahabat, dia tak boleh nak simpan benda ni, dia tak boleh nak tahan, dia pergi jumpa Nabi, dia habaq terus terang. Dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "aku mula pada esok tak mau pergi sembahyang jemaah subuh di masjid lah. Min ajli fulan mimma yutilu bina." Dia kata, "aku tak mau pergi ni pasal apa? Pasal kawah duk jadi imam sembahyang subuh tu." Dia kata, "suka duk baca surah panjang-panjang." Dia kata. Di pihak dekat Nabi terus terang macam tu. Dia kata, "Start pada esok," dia kata, "aku tak mau dah pergi sembahyang subuh di masjid." Pasal apa? Dia kata, "pasal duk jadi imam sembahyang subuh tu suka duk tarik surah panjang pagi-pagi." Dia kata, "aku tak boleh pergi." Dia kata. Kata Abu Mas'ud, dia kata, "Fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idzin." Abu Mas'ud yang melihat benda ni, dia tengok orang mai jumpa Nabi, mai mengadu benda ni. "Abang, wahai Rasulullah, mula pada esok aku tak mau dah pergi sembahyang subuh di masjid." Abu Mas'ud yang tengok benda ni, dia cerita, dia kata, "aku tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam marah seperti mana marahnya Nabi pada hari itu." Bukan Nabi marah dekat kawan hak mai habaq kata tak mau pergi sembahyang di masjid. Nabi marah ke orang lain. Dia ni pergi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "mula pada esok aku tak mau dah pergi sembahyang subuh jemaah di masjid. Tak mau dah." Dia kata, "pasal apa?" "Pasal hak duk jadi imam tu suka duk tarik surah panjang." Dia kata. Nabi SAW bila dengar benda ni, ghadiba fi, Nabi SAW jadi cukup marah. Dan marah Nabi ni, kata Abu Mas'ud, dia tak pernah tengok Nabi marah macam tu. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, "Ya ayyuhan nas." Nabi bakit berdiri depan sahabat, ada ramai-ramai hak lain, semua bakal dengar. Nabi kata, "Wahai orang ramai, wahai manusia semua, inna minkum munafirin." Dia kata, "aku ni pelik." Dia kata, "sebahagian daripada kita ni ada satu perangai wuduk." Dia kata, munafirin, suka buat bagi orang lari daripada agama. Nabi kata,
Sebahagian daripada kita ni ada perangai ni, perangai tak elok, perangai suka duk buat bagi orang tak suka ke agama. Perangai kita, sikap kita, cara kita menyebabkan orang jadi tak suka ke Islam, menyebabkan orang jadi benci ke agama. Nabi kata sebahagian daripada inna minkum, sesungguhnya daripada kalangan kamu ni, Nabi kata munafirin, ada yang bersikap menyebabkan orang lari daripada agama. Fa ayyukum amman nas, Nabi kata siapa di kalangan kamu yang menjadi imam kepada manusia ramai, siapa yang semayang jadi imam, falyujiz, Nabi kata maka hendaklah dia merengkaskan semayang dia. Nampak? Nabi bukan marah dekat sihat tak mau pergi semayang subuh di masjid ni. Nabi marah dekat imam hadus semayang panjang ni. Nabi menganggap imam yang suka duk tarik panjang-panjang ni menyebabkan orang lari daripada mai berjemaah di masjid. Nabi marah dia. Nabi tak marah kawan tak mau mai semayang. Nabi marah tu imam tu. Nabi kata sebahagian daripada hampa ni ada sifat macam ni. Sifat suka duk buat bagi orang lari daripada agama. Maka Nabi kata fa ayyukum amman nas, siapa di kalangan kamu yang mengimamkan orang ramai, falyujiz, maka hendaklah dia merengkaskan semayang dia. Fa inna min waraihil kabir was-saghir wa zal hajah, kerana hak semayang di belakang tu ada di kalangan depa ni yang kabir, orang tua tak larat. Dia duk gagah berdiri, duk dengar baca surah Yasin sampai terkendon. Orang kata, dia pernah dengar perkataan terkendon. Terkendon. Daripada mula semayang tu nampak duk qiyam elok, lepas tu nampak apa duk terkendon. Dia terkendon tu jadi nampak lagu udang duk kena bakar. Pasal apa? Pasal duk tahan dengan surah panjang imam tu. Nabi kata maka sesungguhnya yang semayang di belakang kita di masjid ni al-kabir, ada orang tua-tua, was-saghir, ada budak-budak. Budak-budak dia tak boleh konsentrik lama. Budak-budak ni kita main mengaji masjid ni, bawa anak-anak kecil main. Atas kereta tadi pesan tak kira dah, kata saat lagi hang jangan duk buat buah macam bola lepas. Saat lagi hang masa ni mak mengaji, saat lagi hang jangan duk bangkit lari berambat dengan adik apa semua. Bola lepas hang pun sama, hang kak jangan duk buat lebih ku adik duk lawan hambat dengan adik, orang pekat duk jegel kat mak semua. Dia duk pesan dah atas kereta tadi ni. Dia duduk dah pukul 5 minit. 10 minit, lepas 10 minit hambat pula. Budak-budak, yang kata budak-budak ni dia tak boleh lama. Rakaat pertama masa tu imam baca Fatihah tu dia boleh lagi dah. Lagu duk main Yasin. Bila main Yasin dia mula dia pijak kaki kawan sebelah adik-adik, dia mula. Nabi SAW kata yang duk semayang di belakang kita tu ada orang tua, was-saghir, ada budak-budak. Budak-budak yang tak boleh tahan lama. Wazal hajah, dan ada orang yang berhajat. Dia berhajat. Pasal ni tak lagi ni nak kena pergi ambil anak tuition pula. Singgah main semayang dulu, dah masuk waktu. Singgah semayang kena Yasin. Anak dah habis tuition dah. Dengan lah ni budak-budak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun pun duk kena macam-macam. Dia semayang pun tak khusyuk dah. Duk ingat anak dah keluar kelas dah. Duk tunggu yang aku tu imam ni Yasin pula. Jadi Nabi SAW marah benda ni. Hadis ni hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan ini hadis sahih. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cuba kita tengok hadis-hadis yang macam ni. Cuba kita tengok. Hadis yang ringkas, simple aja, tapi dia membawa satu ingatan yang cukup besar. Satu ingatan dari segi kita jangan jadi golongan munafirin, golongan yang jadi orang benci ke agama. Islam tu cantik, tapi cara kita habaq Islam tu orang jadi tak suka ke Islam. Cara kita tu orang jadi tak suka. Biar kita ni buat macam mana Nabi SAW buat. Nabi bawa Islam daripada seorang jadi 10 orang, daripada 10 orang jadi 100 orang, daripada 100 orang jadi 1000 orang. Orang tertarik dengan Islam. Orang tertarik dengan Islam kerana satu, kerana Islam tu memang bagus. Yang kedua, kerana Nabi yang tolong terang Islam tu bagus. Tapi kalau kita hari ni, kita bawa Islam, daripada orang mai 100 orang tinggal 50, 50 tinggal 5 orang, kita kena cek balik. Dia ada tak kena tang-tang mana? Ada tak kena tang-tang mana? Pasal apa? Pasal dia menyalahi apa yang berlaku pada Nabi SAW.
Selalu kita bawa contoh. Kalau kita nak jamu orang makan satu lauk yang sedap, kita buat masak ayam potik. Sedap lah. Bini kita pun buat ayam potik ni bulan puasa je. Bulan tak puasa ni dia tak buat. Pasal kenyang. Nak kena duk proses ayam, nak kena piduk bakang ayam tepi rumah, nak kena buat kuah potik lagi. Banyak cerita. Lebih baik dia buat telur goreng bagi kita makan. Kan? Ayam potik ni istimewa. Kita nak bagi orang makan ayam potik yang istimewa tu, tapi kita pergi bubuh dalam pinggan tin, kita balin tiga orang nak makan. Benda hak sedap tu pun orang tak berasa nak makan. Ayam potik tapi orang tak berasa nak makan. Pasal apa? Pasal cara kita nak jamu dia makan tu, kita balin pinggan dia tu, dia tak makan. Ada orang nak jamu ikan tambang kiat aja, tapi dia buh elok-elok dalam pinggan, dia pi tunjuk hormat jamu dekat orang nak makan. Dia kata makan Allah tak dan nak pergi merkit hari ni apa tak ni aja ada. Kawan tu makan dengan hati yang senang, dia berasa sedap tambang kiat tu. Tuan-tuan, pendakwah Islam dengan pendakwah Kristian. Kristian dakwah agama tak betul, tapi ramai orang ikut dia. Pasal apa? Pasal cara Kristian macam mana? Cara dia mendekati orang, dia tunjuk dia sayang dekat orang. Dia tunjuk dia nak tolong orang, dia tunjuk dia nak tarik orang, dia tunjuk tu orang jadi nak ikut dia, bukan kerana dia bawa tu betul, tapi kerana cara dia main dekat orang tu orang suka. Kita dengan cengih kita, dengan garang kita, dengan apa semua, akhirnya orang lari. Islam yang kita bawa tu cantik, tapi cara kita tak cantik, orang tinggal kita. Maka benda-benda yang macam ni perlu diteliti dan diperbaiki. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, apabila satu sahabat mai jumpa, mai mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, aku tak mau dah pergi sembahyang jemaah di masjid. Nabi bukan marah dia. Nabi dengar penjelasan dia. Dia kata apa? Pasal imam baca panjang sangat. Dia ada hal. Dia nak kena pergi kerja, dia nak kena pergi cari rezeki makan anak bini dia. Dengan kerana sepanjang dia tersangkut, urusan dia jadi tergendala, maka kerana tu dia memilih untuk sembahyang di rumah dengan anak bini dia. Bila mai mengadu benda ni dekat Nabi, Nabi tak marah dia. Nabi marah dekat kawan jadi imam yang buat bagi panjang, yang menyebabkan orang lari daripada nak buat benda-benda lain. Dan hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran. Jangan sampai kita tersasar daripada mengikut garis panduan yang ditunjuk oleh Nabi SAW, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah. Muhimmah fi ilmi al-hadis, muka surat 24. Muka surat 24. Kita masih lagi berada di dalam bab yang membincangkan tentang faedah berkahwin. Faedah berkahwin. Muka surat 24 di bawah sana. Dia kata faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Dengan sebab berkahwin itu dapat memecahkan akal syahwat. Dia kata faedah berkahwin ialah kita dapat satu saluran untuk nak menyalurkan syahwat. Orang yang tak menikah, dia ada syahwat juga. Bila syahwat dia main, dia tak ada saluran untuk nak salurkan syahwat dia. Maka berlakulah kes-kes rogol dan kes sebagainya. Pasal apa? Pasal dia tak ada channel nak salurkan syahwat dia. Bila dia kahwin, bila dia berumah tangga, dia ada saluran untuk nak menyalurkan syahwat dia. Dia ada isteri dia untuk dijadikan tempat dia salurkan syahwat dia. Yang ni dia kata untuk menghilangkan akan syahwat kepada perempuan, yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadah. Dia kata syahwat bila dia main, nak tidur tak boleh. Syahwat main, tidur tak boleh. Pusing balik kanan, pusing balik kiri, pusing balik kanan, pusing balik kiri, terajang mantai golek pergi jatuh kedih. Tu dia main tu. Dia punya main, dia lebih dahsyat daripada tsunami lagi. Okay? Jadi ini masalah dia. Jadi Islam bagi tahu cara nak bagi reda, nak bagi reda syahwat ni, dia kata apa dia? Dengan cara berkahwin. Maka berkahwin itu membawa satu faedah besar kepada orang lelaki, iaitu dia boleh pecahkan syahwat yang duk jadi sebab dalam dada dia ni. Dan bila dia dah selesaikan benda tu, hati dia lapang, dan kalau dia nak beribadah pun senang. Begitu cerita dia. Dan lagi terpelihara daripada syaitan yang bertemu membawa kepada berbuat haram. Ni pula bila syahwat dia ada main,
Syaitan masa itulah celah masuk. Syaitan masa itulah dia celah masuk. Maka berlakulah apa yang duk berlaku banyak-banyak pada hari ini. Berlaku apa yang duk berlaku banyak-banyak pada hari ini, sampai dekat parking, tempat parking kereta di shopping kompleks pun boleh jadi benda macam ni. Pasal apa? Tekanan syahwat dia yang tinggi. Dia tak boleh nak selesai macam mana, dia mula nak bertindak dengan cara yang sangat-sangat kejam dan dilarang oleh agama. Dipukul, ikat kaki tangan, perosok masuk dalam kereta, kidnap kawan ni, bawa pergi satu tempat, kemudian dia robol kawan ni, kemudian bila dah robol takut pula, cari kalau dia ni aku lepas lagi dia dah kenal muka aku, mula otak dia fikir macam-macam. Syaitan tak tinggal dia dah. Daripada tadi ni syaitan tak tinggal dia dah. Bila dia dah buat satu dosa besar, syaitan akan masuk satu lagi cadangan dalam diri dia. Dia kata, hang kok mana pun hang berdosa dah. Lah ni daripada hang lepas dia ni saja, hang bunuh buang dia. Senang, saksi tak ada dalam kes ni. Dia pun dalam keadaan desperate, dalam keadaan tertekan, terdesak, dalam keadaan terimpit macam tu. Dia kata betul juga. Gagal-gagal dalam poket ada pisau lipat. Dia radak perut dengan pisau lipat tu. Ni hadu jadi hari ni, tuan-tuan. Ini benda hadu jadi hari ni. Dia kata, kerana inilah sabda Nabi SAW, barang siapa berkahwin, maka sesungguhnya telah memeliharakan ia akan setengah daripada agamanya. Kahwin ni setengah daripada agama terpelihara dah. Pasal apa? Pasal dia ada saluran untuk nak clear dia punya syahwat dia. Maka hendaklah ia takut akan Allah Subhanahu Wa Taala pada setengah agamanya yang lain lagi. Sebahagian lagi tu ingat takut kepada Allah aja. Sebahagian kira dah reda dah. Dia kata. Dan riwayat daripada Jabir bahawasanya Nabi SAW terlihat akan satu orang perempuan. Maka lalu ia, yakni lalu Nabi SAW segera kepada isterinya yang bernama Zainab. Maka keluar ia pada halnya bersabda ia, bahawa sesungguhnya perempuan apabila beradab ia di dalam rupa syaitan, maka apabila melihat seseorang kamu akan perempuan itu, maka berkenan kamu, maka hendaklah seseorang itu menjimak ia akan isterinya. Itu dia. Nabi SAW pun manusia, tuan-tuan. Nabi pun manusia. Biasa berlaku sekali dalam diri Nabi SAW untuk dijadikan pengajaran kepada umat kemudian. Nabi SAW pernah terangsang apabila melihat satu orang perempuan. Nabi balik ke rumah, Nabi panggil isteri dia Zainab, dan Nabi qada hajat dia dengan Zainab. Clear? Pasal apa? Pasal saluran tu ada di rumah. Begitu. Maka bahawa sesungguhnya serta isterinya seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu. Apa yang ada dekat perempuan yang kita duk syok tengok tu, benda tu ada dekat isteri kita. Apa yang nak pergi kacau orang lain? Isteri dah ada di rumah. Ini cerita dia. Yang ni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang helat, yang ni perempuan yang jahat itu, dengan jimat kepada isteri yang halal itu. Bila tengok tu, okey, rasa terangsang, isteri tu ada. Sana saluran yang halal. Kerana syahwat kepada perempuan yang helat itu daripada syaitan. Dan dengan sebab jimat ia akan isterinya yang halal itu, maka hilanglah syahwat syaitan itu. Ada saluran untuk nak dilepaskan. Maka itu faedah berkahwin bagi semua orang lelaki-lelaki. Dia dapat satu saluran untuk nak lepas syahwat dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan adalah ia daripada zuhad. Zuhad itu jamak kepada zahid. Zahid maksudnya orang yang zuhud, yang dunia ni tak apa kalut sangat, hati bergantung dengan akhirat. Maka sahabat Nabi ni yang kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ni di kalangan sahabat yang sangat zahid, dia kata. Dan adalah ia daripada zuhad sahabat Nabi SAW, dan daripada ulama mereka itu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni hebat, tuan-tuan. Berapa banyak hadis Nabi yang diriwayatkan oleh dia. Bahawa sesungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jimak dahulu daripada makan makanan. Dia biasa jadi macam tu. Bukan kata sebulan puasa, sebulan dia buat macam ni dah. Tapi maksudnya pernah jadi macam tu. Pernah jadi macam tu. Bunyi-bunyi masuk waktu tu, settle yang ni dulu. Baru nak tengok korma ke apa kan, lagu tu. Kita tak ada lagu tu kan. Tapi dia nak bagi tahu kata tak salah. Benda tu tak salah. Dan terkadang dia kata menjimak ia akan isteri dahulu daripada semayang maghrib. Semayang maghrib ni waktu pendek. Semayang maghrib ni waktu pendek.
7.30 masuk maghrib, lagi 8.30, 8.35, 8.39 dah masuk Isyak. 1 jam lebih sikit aja. Kan 1 jam lebih sikit aja. Dia pergi settle yang tu dulu. Orang tua-tua pula tuan-tuan, dia nak hangat enjin lambat. Kan? Jadi orang tua-tua kencing manis pula lagi lambat. Pun begitu, pernah dia settle yang ni dulu, lepas tu selesai semua, angkat hadas, sembahyang maghrib. Dia nak tunjuk kata apa? Bukan nak tunjuk kata sahabat Nabi ni huduh. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu tujuan dia. Tapi dia nak tunjuk kata keutamaan mendapat khusyuk di dalam ibadat ni. Kalau pergi semayang dulu, hati duk teringat yang ni, semayang tak dapat khusyuk. Maka dia nak semayang dapat khusyuk tu, dia hilangkan dulu benda yang nak ganggu dia dalam semayang ni. Dia pergi settle yang itu. Itu yang dia nak fokus dalam cerita ni. Kita jangan salah faham. Itu maksud dia. Itu sebab dalam hadis Nabi bagi tahu makruh kalau sekiranya makanan sudah dihidangkan, kita semayang dulu. Makruh. Nabi suruh pergi makan dulu, lepas tu baru semayang. Pasal apa? Pasal Nabi tak mau bila semayang tak lagi tak dapat khusyuk. Pasal hati tu ingat hidangan makanan tu. Ini di sinilah ceritanya. Baik, jadi pernah berlaku pada dia terkadang menjimak ia akan isterinya dahulu daripada sembahyang maghrib. Terkadang, dia kata maksudnya bukan tiap-tiap kali begitu. Dia kata. Kemudian maka mandi junub ia dan kemudian sembahyang kemudian daripada itu. Dan adalah perbuatan yang demikian itu kerana nak menyelesaikan hati bagi berbuat ibadah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Nak bagi hati ni tak ada ghaflah. Nak bagi hati ni tak ada masyghul, tak ada benda yang ganggu. Dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripadanya. Nak buang gangguan syaitan daripada diri dia. Clear buang yang tu semua. Dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, aku berkehendak kepada jima' itu seperti aku berkehendak kepada makan makanan. Ada juga yang macam ni. Bagi dia ini satu keperluan. Maka isterinya itu seperti makanannya. Dia kira macam tu. Dan dengan dia sebab menyucikan hati daripada was-was. Dia bila dia dapat jima' isteri dia, hati dia clear. Kan orang perempuan bersyukur banyak-banyak kau tak dapat suami macam ni. Kau dapat suami macam ni jenuh. Basuh kain pun tak ada, nak pergi goreng ikan pun tak ada. Dia kira bukan harimau, dia hari-hari dia mau. Itu cerita dia. Dan dari kerana inilah menyuruh oleh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan itu, maka ingin ia kepadanya bahawa menjimak ia akan isterinya. Nabi suruh lagu tu. Kalau rasa syahwat ada terangsang, dikelir bang. Nabi kata jangan duk bawa dia, duk simpan dia, tak lagi dia jadi leceh. Tak lagi dia jadi leceh. Itu sebab dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadis sahih. Nabi kata la yazni zani, tidak akan berzina satu orang penzina hina yazni wa huwa mu'min, kalau sekiranya masa dia berzina tu dia beriman. Kalau masa tu dia beriman, dia tak akan berzina. Tapi kadang-kadang orang yang beriman tapi dia boleh terjebak dalam zina. Pasal apa? Pasal masa tekanan syahwat tu kuat, hilang keimanan dia, maka dia buat benda tu. Yang ni takut. Yang ni takut. Yang ni kita takut. Benda ni boleh jadi kepada mana-mana manusia, melainkan kalau sekiranya dia dipelihara Allah Subhanahu wa taala, selamat dia. Nampak okey, nampak elok, nampak beriman, nampak macam orang warak, nampak macam orang faham agama, nampak. Tapi dia mai sekali syahwat ni dia serang masuk, dia jadi satu macam. Dia boleh silap hari bulan, kita libat dengan dosa besar yang macam ni. Maka Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina satu orang yang berzina itu, melainkan waktu dia berzina tu dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni keluar dalam majalah apa ke? Jadi itulah memalukan lah. Majalah apa? Mastika ke apa yang saya go through sekali baca. Serbuan apa nama, cegah maksiat. Tangkap lah. Sebahagian tu budak-budak universiti. Dalam ramai-ramai budak universiti tu, budak Ma'had Tahfiz tu ada seorang. 20 juzuk Quran tu ada dalam. Apa nak kata tuan-tuan? Baca-baca tengok, Masya Allah. 20 juzuk tu ada dalam.
di antara yang kena tangkap tu ada seorang tu imam. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan? Nabi kata tu betul dah. Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kalau iman tu ada dalam hati, dia tak cerai tanggai daripada dia, insya-Allah dia selamat. Tapi kalau tercerai aja iman tu daripada diri dia siapa pun tak kira dah. Dia mungkin boleh buat benda-benda yang macam ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kerana yang demikian itu menolak akan was-was daripada dirinya. Apabila syahwat ni diselesaikan, maka hilang segala kacau bilau dalam hati, was-was dalam hati, semua dah diselesaikan. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khairu hadhihi al-ummah. Ummah tu ada alif lam, tolong tambah alif lam. Khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisa. Artinya bermula yang terlebih baik umat ini iaitu yang terlebih banyak perempuan. Dia kata begitu. Orang yang paling baik itu ialah orang yang paling banyak perempuan. Maksudnya apa? Orang yang isteri paling ramai itu orang paling baik, dia kata. Pasal apa? Dari segi gangguan syahwat ni tak ada. Dari segi gangguan syahwat ni tak ada. Orang lelaki-lelaki hak jenis apa nama orang kata heavy duty, yang jenis energizer, dia kadang-kadang satu isteri tak cukup. Satu isteri tak cukup. Sebab keperluan dia mungkin hari-hari. Jadi bila ada satu isteri saja, hari isteri dia huzur, dia jadi kacau. Dia jadi kacau. Dia jadi buka pintu rumah pun pakai kaki. Dia jadi tak tahuan. Padahal dia orang baik, tapi dia kelemahan dia yang tu. Maka bagi orang yang macam ni, dia ada 2, 3 dan sebagainya, itu lebih baik bagi dia. Sebab bila hak nombor 1 ni uzur, dia boleh pergi nombor 2, dia boleh pergi nombor 3. Jadi dia tidak akan menghadapi masalah gangguan ni. Tak akan jadi masalah yang macam ni. Maka atas dasar itu, maka Abdullah bin Abbas kata, sebaik-baik orang itu ialah orang yang ada lebih ramai isteri. Dia kata begitu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa sangat inginnya kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin. Dia kata, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata barang siapa yang sangat ingin kepada perempuan, maka jikalau dia tiada berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Orang yang jenis perlu perempuan dalam hidup dia, kok mana pun dia kena usaha pergi kahwin. Kalau tidak, syahwat dia nak kena keluar juga, dia keluar dengan jalan yang tak betul. Padahal dia satu orang yang perlu kepada perempuan dalam hidup dia. Dia perlu kepada ada perempuan dalam hidup dia. Satu orang yang kematian isteri. Isteri dia mati, dia umur baru 50. Orang lelaki-lelaki ni kalau 50, orang kata baru 50. Itu jaga, dia tak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan kalau ni dia kata dia 50 dah. 50 dah. Tapi kalau lelaki-lelaki, orang kata dia baru 50. Ini orang kata, saya tak tahulah, Nabi tak kata lah, orang kata. Jadi bagi orang lelaki-lelaki yang kematian isteri, sedangkan dia baru 50. Kan? Anak-anak ada ni, jangan pergi duduk bangkang dia, jangan pergi duduk halang dia, jangan pergi duduk larang dia kalau dia nak kahwin lain. Jangan. Pasal apa? Pasal dia baru 50. Kalau pergi duduk larang dia, pergi duduk halang dia, tak lagi leceh. Dia jadi benda tak elok, anak-anak menyesal tak sudah. Ini cerita tak sama. Satu orang dengan satu orang, dia punya keperluan dia tak sama. Maka oleh kerana tu kena tengok kepada keperluan individu tu macam mana, dia kata. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata barang siapa yang ingin kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, saya hendaklah ia kahwin. Kalau dia satu orang yang perlu ada perempuan dalam hidup, dia ni kok mana pun kena bagi dia kahwin. Kena bagi dia kahwin. Kalau tidak, saat lagi dia pergi buat benda tak elok, semua orang susah. Semua orang susah. Dan lagi katanya pula, barang siapa yang sangat baginya syahwat kepada perempuan, padahal tiada terpelihara syahwat itu, dan tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia beristeri lebih daripada satu, sehingga 4 orang. Bagi orang yang kuat syahwat ni, kalau perlu lebih daripada satu, jalan. Kerana orang perempuan ni, dia tak tahan dengan suami dia yang terlebih cas ni. Jadi bila dia tak larat, dia kata kat lelaki dia kata, abang kahwin seorang lagi lah. Dia kata, saya tak larat dah abang kahwin seorang. Dia kata aja, bila kau ni balik main borang, dia tak lagi pula. Kan?
Jadi cerita Islam kata macam mana? Islam kata kalau isteri tahu suami dia punya keperluan macam mana, bagi sungguhlah. Dia balik orang mai bukan takat saya dengan ngancap tapak tangan dia di rumah. Jalanlah abang dia kata. Kan? Maka dia pun jadi selesa, suami dia pun selesa. Begitu saya kata. Dan demikian saya ni cakap yang pandai, saya seorang je sini. Saya kata nampak cakap lain macam ni. Dah, saya seorang saja. Kan? Begitu. Dan demikian lagi, jika tiada terpelihara syahwat itu, dan demikian lagi, jika tiada terpelihara syahwat itu atau pecah syahwat itu, maka tiada tetap hatinya dengan segala isterinya yang ada padanya. Maka sunat digantikan dengan isterinya. Dan ini lagi satu. Dia kata, dan demikian lagi, jika tiada terpelihara syahwat itu ataupun pecah syahwat itu, dia tak boleh nak kontrol nafsu dia, syahwat dia, maka tiada tetap hatinya dengan segala isterinya yang ada kepadanya. Isteri ada 2, ada 3. Tiga-tiga kira hati dia kira tak boleh nak ni lagi. Tak boleh nak puas lagi. Maka sunat digantikan dengan isterinya. Maka kalau tak puas hati nak cerai, nak nikah lain pun dia kata buatlah. Kalau ada 3 pun nampak tu jadi masalah juga. Dia kata. Begitu pula dia bagi. Dan adalah Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Maka sangat banyak berkahwin. Sehingga ia berkahwin lebih daripada 200 isteri. Yang ni saya cuba cek daripada kitab-kitab hadis. Cuba cek. Tak jumpa. Daripada kitab hadis yang meriwayatkan secara sahih tentang Sayyidina Hasan, cucu Nabi ni, katanya kahwin sampai 200 isteri ni, saya tidak jumpa sandaran di dalam hadis. Begitu. Dan terkadang berkahwin ia akan 4 perempuan dengan 1 akad. Kunun ceritanya Sayyidina Hasan ni pernah kahwin sekali, orang kata senapan 4 sekali jalan. Dan terkadang ia talak akan 4 isterinya dengan sekali talak pada satu waktu. Ini semua saya cuba cek daripada rujukan hadis, tak jumpa. Jadi kita tidak bertanggungjawab atas apa yang dia tulis di sini. Ini kita tak mau bertanggungjawab. Begitu. Dia kata, dan digantikan dengan isterinya yang lain pada waktu itu juga. Kononnya Sayyidina Hasan ni pernah cerai bini 4 orang sekali aja. Aku cerai 4 orang dengan talak satu. Senapah cerai sekali 4 orang, lepas tu sekali pergi kahwin balik masuk 4 orang. Kononnya begitu. Nampak tu macam uduh sangat perangai Sayyidina Hasan ini. Jadi kita tak mau terlibat di dalam menghuduhkan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba semak balik, cari tidak jumpa nas yang sahih yang boleh mengukuhkan apa yang ditulis di sini. Yang ni kita hak mana sabit dengan hadis sahih kita beritahu. Hak mana yang tidak ada sumber hadis kita beritahu. Macam tu. Dan adalah Mughirah bin Syu'bah beristeri 80 perempuan. Ini lagi satu. Dan adalah di dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ada baginya 3 isteri, ada yang 4 isteri. Yang ni biasa. Ini ada keterangan di dalam banyak riwayat. Dan seorang yang ada baginya 2 isteri, dan demikianlah yang tiada terhingga mereka itu, kerana yang dikehendaki dengan membanyakkan isteri dan menyediakan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat dan menetapkan hati semata-mata. Dia kata tujuan sahabat-sahabat Nabi apa semua ni menikah ramai ni, tujuan mereka ialah nak menetapkan hati, nak cari ketenangan dalam hati. Salah satu cara macam ni. Begitu. Maka sayogia ubat itu atas kadar sakitnya. Dia kata tengok satu orang keperluan dia berapa. Satu orang mungkin keperluan dia seorang isteri saja, maka seorang cukup bagi dia. Tapi ada orang seorang tak cukup, dia perlu 4 isteri. 4 isteri itu keperluan dia, maka dia jalan dengan 4 isteri apabila cukup syarat dia. Jadi satu orang dengan satu orang tak boleh sama. Tak boleh sama. Imam Nawawi, tuan-tuan, nama yang cukup besar di dalam perbahasan fiqh dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ni nama cukup besar. Imam Nawawi tak kahwin langsung sampai mati. Dia satu orang yang bachelor, dia tak kahwin. Kan? Sebab apa? Sebab bagi dia keperluan untuk kahwin tu mungkin tak ada bagi dia. Dia rasa dia lebih selesa dengan cara dia. Dia tak kahwin, dia boleh tumpu lebih kepada karang kitab dan sebagainya, yang kitab dia sampai hari ini menjadi rujukan ulama seluruh dunia. Mungkin dia rasa kalau kahwin mungkin mengganggu masa dia untuk dia nak tulis kitab yang kemudiannya boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Itu Imam Nawawi. Itu Imam Nawawi. Ada ulama-ulama lain yang kahwin 2, yang kahwin 3, yang kahwin 4. Jadi benda ni dia kata apa? Dia kata tengok yang tadi ni. Dia kata tengok sayogia ubat itu atas kadar sakitnya.
Ada orang dia makan Panadol sebiji cukup. Ada orang dia hantam sampai 12 biji, tak dia apa-apa. Tak sama. Dos yang diperlukan oleh badan manusia ni tak sama. Saya duduk mengajar di Kolej Matrikulasi Kepala Batam. Duduk ada satu budak perempuan, saya tak tahu pasal apa, satu budak perempuan, student dia. Kata doktor, tekanan pelajaran yang terlalu kuat. Dia daripada sekolah asal dia, sebelum masuk matrikulasi ni, sekolah asal dia best student. Dia pelajar terbaik sekolah dia. Masuk di situ buat kelas sains hayat. Kira ni semua geng nak jadi doktor. Jadi belajar ni kena belajar all out. Pasal apa? Nak masuk medik, nak masuk jadi doktor, mesti dapat 4 flat. 2 kali periksa, 2 kali 4 flat. Baru boleh masuk bidang perubatan, jadi doktor. Jadi dia punya tekanan pelajaran tu terlalu kuat. Sampai tak tahu macam mana, terlebih tekanan, dia jadi short circuit. Dia jadi wire jadi short. Lepas tu masuk kelas, kita duduk mengajar, dia duduk perlu senyum kat kita. Kita pun awal ni aku pakai minyak rambut terlebih kan? Jadi duduk ingat macam-macam kan? Nampak dia macam yang duduk ni. Lepas tu orang telefon mai dari rumah, dia kata dah jadilah budak ni. Masa tengah duduk buat ujian ujian mata pelajaran sains ni, masa tengah duduk buat ujian tu sepatut 2 jam 15 minit, tengok dia angkat tangan, dia pergi serah retak dah. Pensyarah yang mengajar tu kata, ni awak pasal apa? Dia kata habis dah. Itu senyum kat pensyarah tu pula, dia keluar. Dia ni pun buka, tengok retak jawapan dia, tengok dia duduk lukis planet apa, macam-macam planet duduk dalam retak jawapan tu. Kata awak budak ni keluar balik, tengok duduk lari 100 meter dah atas jalan ni. Dia dah jadi tekanan dia yang berlebihan. Dia ringkaskan cerita, semua pergi kebun tangkap dia, hantar pergi hospital. Bila sampai di hospital, doktor bagi satu jab, satu injection. Kena, tengok duk syarah beras kat doktor tu pula. Dia duk beritahu pula ni ubat ni untuk apa-apa semua. Dia ni berpengetahuan sampai macam tu. Doktor ni kata, ni aku dah lulus dah jadi doktor, awak dia pergi duk bagi satu kuliah biologi pula dekat aku. Lepas tu tambah satu jab lagi. Dia ringkaskan lagi cerita, 4 jab kena di tangan dia. Sampai doktor tak berani cucuk. Lebih ni saya dah bagi 4 injection. Nampak tak jadi apa kat dia. Dia duduk bersyarah makin deras. Jadi tak berani buat apa. Kontak panggil siapa adik-beradik dia yang ada kot dekat ni, main ambil dia, balik dia rumah. Esok tengah hari, adik-beradik dia telefon main pula dekat kita, beritahu, dia kata daripada semalam ni, daripada time jawab ujian tu, sampailah dia telefon lebih kurang pukul 11 tengah hari, duduk bersyarah tak habis. Duk syarah tak habis lagi. Tuan-tuan, orang lain 1 injection, dos tu cukup untuk bagi tidur. Dia kena 4 injection, dia tak tidur. Lagi boleh duk cakap tak boleh. Satu orang punya ketahanan badan dengan satu orang tak boleh sama. Cerita panjang tu nak bagi tahu, kata orang lelaki-lelaki ni. Kan ada orang 1 isteri cukup. Ada orang 4 isteri pun biji mata duk liang lagi. Boleh pi lagi. Kan, jadi satu orang dengan satu orang tak sama. Maka dia bagi kesimpulan di sini, dia kata apa? Tengoklah macam mana keperluan orang tu. Sayogia ubat itu atas kadar sakit dia. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata, Imam Al-Ghazali kata begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang sabit daripada hadis ni cerita Nabi Sulaiman aja. Kita baca mukadimah di masjid Tuan Abdullah Tanah Liat baru ni. Nabi Sulaiman alaihi salam. Riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman ibn Dawud nabiyullah la atufanna al-lailah ala 70 imra'atan kulluhunna ta'ti bi ghulamin yuqatilu fi sabilillah faqala lahu sahibuhu aw al-malak qul in sha'a Allah falam yaqul wa nasiya falam ta'ti wahidatun min nisa'ih illa wahidatun ja'at bi syiqqi ghulam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau qala insya Allah lam yahna wa kana darakan lahu fi hajati atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, Nabi Muhammad kata Nabi Sulaiman bin Daud pernah satu hari dia bercakap. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud. Kita dah baca cerita panjang di Masjid Tikam Batu.
Nabi Sulaiman ni anak Nabi Daud. Satu hari Nabi Sulaiman kata, dia kata la atufanna lailah ala 70 imra'atan. Dia kata aku ada 70 orang isteri. Dia kata malam ni, dia kata aku nak pergi tidur dengan 70 orang isteri aku. Tuan-tuan tahu Nabi Sulaiman dia ni siapa? Allah bagi dekat dia keistimewaan. Selain daripada Nabi, dia juga raja besar. Dia bukan sahaja raja yang memerintah manusia, tetapi dia raja yang memerintah segala-gala makhluk. Binatang-binatang, hatta sampai angin, sampai apa, Allah jadikan mereka ni dengar kepada perintah Sulaiman. Maka sesuai dengan keistimewaan yang Allah bagi dekat dia, maka Nabi Sulaiman alaihi salam ni dia cakap ni agak sesuai dengan kelebihan yang Allah bagi ke dia. Maka Nabi Sulaiman kata, dia kata la atufanna lailah, dia kata malam ni, dia kata aku akan menggilirkan ala 70 imra'atan, atas 70 orang isteri aku ada ni. Tiap-tiap seorang aku akan pergi tidur semua, dia kata. Kulluhunna ta'ti bi ghulamin yuqatilu fi sabilillah. Dan aku boleh garanti 70 orang yang aku nak pergi tidur malam ni semua orang akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang esok boleh jadi tentera turun perang sabilillah. Dia cakap macam tu. Satu, dia tunjuk kata dia cukup kuat, mampu tidur satu malam 70 orang perempuan. Yang kedua, dia kata dia tidur ni garanti tiap-tiap orang akan mengandung. Dan tiap-tiap orang akan beranak mai anak laki-laki. Dan tiap-tiap anak yang beranak mai keluar daripada 70 orang isteri dia ni akan jadi tentera sabilillah. Nabi Sulaiman kata begitu. Faqala lahu sahibuh awil malak. Nabi kata, Nabi Muhammad SAW kata, malaikat yang menjadi kawan dia, menjadi kawan Nabi Sulaiman ni, tegur dia. Malaikat bila dengar Nabi Sulaiman cakap macam tu, maka malaikat tegur dia. Malaikat kata, qul insya'Allah. Malaikat kata dekat Nabi Sulaiman, katakanlah insya'Allah. Jangan cakap tak latih. Kata insya'Allah. InsyaAllah aku akan cuba malam ni nak tidur dengan 70 orang isteri aku. InsyaAllah mereka ni akan mengandung. InsyaAllah. Dia kata latih dengan insyaAllah. Falam yaqul. Nabi Muhammad kata, Nabi Sulaiman tak sebut insyaAllah. Wa nasiya, kerana dia terlupa. Begitu cerita. Falam ta'ti wahidatun min nisa'ih illa wahidatun ja'at bi syiqqi ghulam. Ternyata dia kata 70 orang isteri yang dia pergi tidur tu, seorang pun tak mengandung dan melahirkan anak laki-laki, melainkan ada seorang aja, itu pun mengandung keluar mai anak cacat. Bisyiqqi ghulam, syiq maksudnya setengah. Keluar mai anak tu cacat, keluar separuh badan aja. Tadi dia kata aku nak pergi tidur dengan 70 orang isteri, semua ni akan mengandung dan lahirkan anak laki-laki yang boleh pergi perang. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, seorang pun tak melahirkan anak yang sempurna, melainkan seorang beranak mai, itu pun anak cacat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi Muhammad bersabda, Nabi kata, walau qala insya-Allah lam yahmil. Nabi kata kalaulah Nabi Sulaiman kata insya-Allah, dia tak melanggar sumpah. Kalau dia sebut insya-Allah, benda tu tak jadi sumpah. Tapi kalau tak sebut insya-Allah, aku akan pergi tidur, dia dah jadi macam sumpah. Kalau dia sebut insya-Allah, dia tak akan jadi macam dia bersumpah. Wa kana darakan lahu fi hajatihi. Kata Nabi Muhammad, dan mungkin, kemungkinan besar dia akan dapat apa yang dia hajati. Kalau dia berhajatkan isteri dia 70 orang mengandung dan melahirkan anak laki-laki, kalau dia kata insya-Allah, besar kemungkinan Allah akan tunaikan kehendak dia. Hadis itu hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Hari ini ada sabit daripada keterangan hadis, cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam ada 70 orang isteri. Baik, kemudian dia kata, dan faedah berkahwin yang ketiga. Kita dah tengok dua faedah berkahwin. Yang pertama kita baca dulu, faedah kahwin yang pertama boleh dapat anak. Yang kedua, faedah berkahwin yang kedua boleh memecahkan syahwat yang kita baca tadi. Yang ketiga, faedah kahwin yang ketiga, dengan sebab berkahwin itu menyelesaikan hati daripada mentadbir pekerjaan rumah, daripada memasak makanan, menyapu rumah dan menyediakan segala kehidupan dan barang sebagainya. Dan faedah berkahwin yang ketiga ni,
kira urusan rumah tangga dapat dikongsi, dapat diselesaikan bersama. Bila kahwin ni, dari segi suami, ada orang boleh tolong masak ke dia, ada orang boleh tolong basuh baju dia, ada orang boleh merap lebih lagi, sampai potong kuku pun bini tolong potong kuku kat dia. Kita ada bini tolong potong kuku? Tak ada. Kalau suruh pun, dia ambil sepik kuku, dia sepik jari kita. Dia kata, saya dah mengadah, dia kata. Tapi ada satu sahabat saya, dia kata, dia abang kat saya. Dia kata, dia macam tiup-tiup macam raja dalam rumah. Dia kata, saya kata, bagus. Raja macam mana? Dia kata, sampai potong kuku pun bini dia potong bagi. Lagu tidur tu, bini dia ambil jari, lagu duk potong tu, dia boleh duduk bunyi, buat lagu merah tu. Dia kata, hang dera bini hang sebab itu. Dia kata, dah. Bukan dera. Dia kata, bini dia minta nak potong kuku dia. Saya kata, berbahagialah hang. Kata, and they live happily ever after. Ada dalam, kalau dalam cerita orang putih, dia hati habis macam tu. And they live happily ever after. Sampai bila-bila mereka hidup aman bahagia. Kan? Jadi dia kata, bila berumah tangga ni, suami lega banyak. Ada orang tolong duk jaga makan minum dia, ada orang tolong duk jaga kain baju dia, ada orang boleh duk tolong jaga ni, potong kuku dia dan sebagainya. Bagi orang perempuan pun serupa. Bila berumah tangga, ada tempat dia nak bergantung. Orang perempuan bila berumah tangga, dia ada tempat nak berlindung. Orang perempuan ni, dia perlu satu orang lelaki dalam hidup dia, tolong lindung dia. Tuan-tuan, susah kita. Orang perempuan ni kalau tak ada suami, susah. Suami tu ada, dia tak berasa macam suami tu mencukupkan hidup dia. Tapi bila suami tak ada, dia rasa susah rupanya bila tak ada suami. Susah kan? Saya kena rehat ISA dulu kan. Susah. Orang rumah susah. Kerja dalam rumah A sampai Z kita buat semua. Bukan kerja dalam rumah maksudnya masak potong bawang pada lah. Ni hak jenis berkaitan dengan hak kerja orang lelaki-lelaki ni, piduk bayang bil api, bil layak, bil telefon, installment kereta, apa semua ni kita ada buat. Jadi dia ni menikah benda ni kita ada buat, dia pun tak pernah tahu macam mana nak buat bila kita pergi tidur dalam. Kan dia pun tak tahu ni nak buat macam mana, tak tahu duk main bil merah lalu nak potong api, nak potong ayam kan. Nampak tuan-tuan? Bila saya keluar mai, dia pun cerita. Dia kata, dia baru hang tahu aku ni siapa. Kan? Kita kata ada lagu tu, baru hang tahu aku ni siapa. Perlunya kita ni ada dalam rumah tangga kan. Islam ni dia nak bagi tahu yang tu tuan-tuan. Dia nak bagi tahu kata rumah tangga ni apabila dibina laki-laki dengan perempuan ni, bukan kata untung laki-laki rugi perempuan. Tak ada. Dua-dua pun ada untung dia. Orang perempuan dia ada peranan dia dalam rumah tu, masak, makan, kain baju, itu dia punya hal. Laki-laki ada peranan dia, jenis apa ni semua dia punya hal. Bila digabungkan dua ni, dia main faedah yang ketiga ni. Dia kata apa? Menyelesaikan hati daripada mentadbirkan kerja rumah, daripada masak makanan, menyapu rumah, menyediakan segala kehidupan dan barang sebagainya. Clear benda tu semua. Ada orang urus. Kerana isterinya yang soleh itu membaiki ia akan segala pekerjaan yang demikian itu. Dapat isteri hak baik ni, hak solehah ni, Allahu Akbar. Selesai segala-gala. Selesai segala-gala. Walaupun dia kerja, tapi dia tahu dia isteri apa dia nak kena buat dekat kita. Dia pun nak keluar pergi kerja, kita pun nak keluar pergi kerja. Dia bangkit bagi awal. Pukul 5 bangkit dah pergi jerang ayam, apa roti pelantar, buat apa lebih kurang. Buat nak lapik perut pagi sebelum keluar pergi kerja. Dia buat macam ni semua. Padahal dia pun nak kena bersiap nak pergi kerja juga. Tapi dia buat dulu hak ni kat kita. Hak ni yang kita jadi payah dengan dia ni dah. Nak buat lebih kurang kat dia pun tak boleh. Nak apa pun tak boleh. Maksudnya mengenangkan dia punya khidmat dekat kita tu. Allah, tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang. Macam ni punya isteri dapat, dia kata, dapat isteri yang salihah. Dia kata, maka jadi selesailah hatinya dengan berbuat ibadah dan menuntut ilmu. Dan dari kerana inilah, kata Sulaiman Ad-Dirani, bermula isteri yang salihah itu bukan ia daripada dunia yang sia-sia. Maka bahawa sesungguhnya adalah ia menselesaikan bagimu dengan mentadbir ia akan pekerjaan rumah tangga. Itu dia. Bila dapat isteri hak macam ni, selesai segala-galanya. Tak ada nak jadi kelang kabut, kusut fikiran apa pun tak ada. Urusan semua selesai. Dan dapat menyampaikan syahwat sekaliannya. Habis. Clear semua. Kita dapat isteri yang macam ni. Dia kata.
Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, dengan sebab berkahwin itu. Faedah keempat, dengan sebab berkahwin itu menyukakan hati, menunjukkan dengan sebab muasyarah dan dengan sebab mukhalafah, yakni dengan sebab bersama-sama bergaul dan bercampur dengan isteri itu. Faedah yang keempat, apabila berumah tangga dia kita dapat berseronok, berguih, berteman, berkawan, berkongsi asam garam kehidupan dengan isteri. Kita tuan-tuan, kita yang kata laki-laki misal melentang kita ni bohong aja dengan isteri, kok mana pun kita nanti cerita. Satu-satunya orang yang kita boleh kongsi keseronokan dan kedukaan kita, isteri kita. Orang lain dia tak kis sepenuhnya. Kawan baik pun dia habis kuat dapat 40% aja maklumat kita. Kawan baik pun. Hal lain daripada kawan baik ni dapat 5%, 10%, tapi sembang macam dapat 100%. Tapi isteri kita, dia dapat 100%. Paling rendah 95%. Apa yang ada dalam hati kita, dia tahu. Kok mana pun kita akan cerita kat dia. Walaupun kita duk ingat aku tak mau cerita kat dia ni pun leceh, tak lagi dia duk buat susah hati apa semua, tak mau cerita. Tapi dalam dia tak mau cerita tu cerita. Dalam dia tak mau cerita tu cerita juga. Pasal kita tak ada orang lain lah. Itulah teman kita. Yang susah senang dia akan duk sama dengan kita. Maka kita akan cerita kat dia. Kita susah hati, kita kecil hati, kita apa pun, kita akan cerita kat dia. Ini. Maka ini faedah yang keempat. Dia kata, kita dapat berseronok, bergaul, berteman, berkawan, berkongsi asam garam hidup kita. Kita kongsi dengan dia. Dia kata. Dan dia kata, sekedudukan dengan dia dan melihat akan dia dan bermain-main dengan dia, maka yang demikian itu menyukakan akan hati dan menunjukkan akan dia yang menolong kepada berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada muasyarah, dia ada kehidupan dengan kita, ada kehidupan. Susah senang kita kongsi sama-sama. Dia cerita-cerita dia, kita cerita-cerita kita boleh kongsi dengan dia tu. Dia meredakan kita punya susah hati dan menguatkan bagi hati atas berbuat ibadah akan dia. Apabila hati kita selesai, ibadah kita okey. Kalau hati kita tak selesai, ibadah kita kalang kabut. Begitu. Kerana tabiat manusia itu segan. Segan ni maksudnya malas. Kita baca kitab di Padang Temusu, kita baca segan, kita tahu segan ni maksudnya malas. Ya, aku segan nak pergi masjid malam ni. Segan bukan malu. Segan maksudnya malas. Tapi kalau orang Kuala Lumpur pergi ke selatan, bila kata segan, dia kira malu. Maksud dalam kitab ni segan ni malas. Kerana tabiat manusia itu segan, yang ni malas ia daripada berbuat ibadah. Nama kata manusia ni, dia jadi malas. Nak buat ibadat ni segan, malas. Nak mai tadi pun, duk berbincang dengan hati kita apa kali nak pergi atau malam ni nak pergi atau nak pergi tak tahu, tak pergi. Malas ni nak mai masjidnya pun malas. Lebih-lebih lagi kita ajak tuang. Tuang dia kan nak tuang saja. Dulu, satu masa dulu, kita tiap-tiap malam ada program mengaji. Malam ni Padang Temusu, malam esok Tikam Batu, malam lusa Masjid Pekan Sungai Tani, malam tolak di Masjid Ar-Rahman, Masjid Lama dalam Sungai Tani, malam ni Taman Ria. Kita tiap-tiap malam, kita duk, bila kita duk pergi tiap-tiap malam, benda tu dia flow elok. Automatik. Balik kerja automatik, mandi-mandi siap nak pergi masjid, automatik mandi siap nak pergi masjid, automatik lah. Tapi bila kita start tuang, tapi dia duk main nak tuang. Dia nak pergi balik tu, orang nak tengok wadah berita mana ni? Tengok wadah berita mana tak pergi masjid. Pasal wadah berita mungkin datang. Agak tak pergi masjid. Tengok wadah berita ni, malam ni nak kena tengok ni apa jadi ni, mesti ada ni lah wadah berita, tak pergi. Nampak tak? Benda ibadah, benda agama ni dia segan. Nama kata manusia dengan berbuat ibadah ni memang ada perasaan tu, perasaan segan. Kerana ibadah itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu. Ibadah ni nafsu tak suka lah. Ni nak bangkit pukul 5:30 pagi, nak semayang tahajud dulu, lagi nak tunggu masuk waktu subuh, nak semayang qabliyah subuh dulu, lepas tu nak payah. Pasal apa? Pasal nafsu tak suka benda-benda macam nafsu suka apa? Nafsu suka pukul 6:30 baru bangkit. Nafsu suka macam tu, 6:30 baru bangkit. Gosok gigi 15 minit, 6:45. Mandi pula 20 minit, 7:05 minit. Lepas keluar daripada mandi tu tengok, oh time nak habis dah lah, lompat sana lompat sini. Nafsu suka lagu tu. Nafsu ni dia suka last minute punya kerja. Ini nafsu suka.
Jadi bila cerita kata nak buat ibadah ni menyalahi kesukaan nafsu kita, maka jika digagahi, dipaksa akan dia selama-lamanya dengan berbuat ibadah, dengan tiada diberi akan kesukaan itu, nescaya enggan ia daripada buat ibadah. Kalau hidup kita ni duk fokus nak buat ibadat aja, seronok tak ada langsung, alah-alah ibadat pun tak buat. Nampak? Dalam hidup dia kena ada masa untuk kita muasyarah, berkehidupan dengan bini, dengan anak-anak, kena ada masa. Dan kena ada masa untuk kita beribadah kepada Allah, kena ada masa. Dan kena ada masa untuk kita muhasabah balik. Muhasabah balik, ambil satu masa muhasabah balik. Yang aku duk buat lah ni dunia lebih ke akhirat lebih ke? Ataupun aku duk buat lah ni nampak balance. Dunia aku pun aku jaga elok, akhirat aku pun aku ada peruntukan yang elok. Aku duk buat lah ni, itu masa untuk muhasabah. Benda ni kena ada dalam hidup. Duk fokus ibadat saja, sampai dengan anak bini keseronokan tak ada. Balik rumah ni kenin ni macam Bruce Lee ni kenin, naik tinggi, serius saja. Sampai isteri kita dengan kita tension ni, Allah yang mengetahui, tension. Serius dia balik. Bini kita kata dia ni pergi belajar kungfu di mana ni. Sampai cengih sepanjang masa. Bini mai duk nak melawak sikit dengan dia, dia kata, hang ni duk ingat main-main lah, jangan tak fikir mati lah. Ay. Bini kata, awak ni Tok Haji ni jadi macam ni. Sama, agama pun tak suruh lagu tu. Pasal apa kata agama tak suruh macam tu? Pasal hadis menceritakan kepada kita, Nabi SAW bergurau dengan isteri dia. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, dia dengan Nabi, biasa mereka ada satu peruntukan masa untuk lumba lari. Untuk lumba lari, mereka ambil satu time kira lari. Bila lari, Nabi sengaja buat bagi lari ketek-ketek, buat lagu bagi Aisyah potong. Bila Aisyah potong dia seronok, dia ingat dia kuat. Nabi lari laju sikit, potong dia balik. Bila Nabi potong balik, dia laju potong Nabi balik. Aisyah kata, kadang-kadang aku mendahului Nabi, kadang-kadang Nabi mendahului aku. Demikian hidup Nabi SAW dengan isteri dia. Maknanya Nabi ada masa untuk nak berseronok dengan anak bini. Nabi ada masa nak bergurau dengan anak bini. Ini dia nak beritahu ni. Dia kata apa dia? Faedah kahwin yang keempat ni, dia dapat muasyarah dan mukhalafah. Dia dapat berkehidupan dengan anak bini ni. Jadi yang ni dia kata tujuan dia apa? Bila kita ada ruang masa untuk seronok, kita akan rasa bersemangat untuk beribadat. Tuan-tuan, kita dengan keluarga kita kena ada masa pergi cuti. Kena ada masa pergi cuti. Bawa anak bini pergi duduk hotel mana ke, jaga jangan makan sosis yang tu aja. Hotel-hotel dengan sosis pelik-pelik dia duduk main ni pun karut. Bukan? Kalau boleh tak makan langsung lah. Dia baru masak di hotel ni susah tuan-tuan. Tapi makan bawah-bawah ni pun lagi puas hati lah. Makan Allah leceh. Leceh. Ada masa bawa anak bini pergi duduk hotel mana ke, hotel yang tak serabut-serabut ni, pergi duduk di situ. Saat lagi petang turun pergi ada boleh duduk horse riding, dia kata boleh duduk naik kuda, bagi anak kita naik kuda ke tepi pantai ke apa ke, bagi ada masa-masa macam ni. Baru anak kita tu rasa dia ada seorang ayah yang betul-betul ayah. Macam ni kena buat. Bagi ada masa, peruntukkan masa untuk sama nak pergi duduk hotel pun bawa lah pergi berjalan mana-mana, bagi dia tengok sikit yang kata KLCC ni macam mana, bagi tengok KLCC ni macam mana. Bawa naik pergi sampai tingkat berapa tu, teropong tengok pemandangan Kuala Lumpur ni macam mana, tengok semua. Sekali dengan satu tazkirah bagi dia atas tu, abang kata ayah pernah pergi mengaji di masjid, ustaz tu baca satu hadis, di antara tanda akhir zaman adanya bangunan yang tinggi-tinggi. Hang tengoklah ni dah ada bangunan macam ni, maknanya kiamat tak jauh dah dengan kita ni. Sehari kita turun kita pergi semayang di bawah. Macam ni kena masuk. Kalau begini kita mengatur keluarga kita, anak kita tak sakit jiwa. Semalam di masjid Brown Garden saya beritahu, hari ni orang sakit jiwa makin ramai. Sakit jiwa tuan-tuan, tak ada pasal. Bukan ada pasal apa pun. Tengok orang keluar supermarket, nak masuk dalam kereta, dia pergi. Dia duduk nak buat pelik-pelik dekat kontu lawan ambil pistol tembak. Ni hak kena di depan Giant supermarket Batu Kif ni. Tak ada pasal. Sakit jiwa. Lari, lepas tu lari. Tengok orang pakat tu, tengok dia lari. Pergi tahan kereta lain pula. Tahan-tahan kereta tu tak orang henti, tembak kawan yang bawa kereta tu pula. Lari pula, lari pergi tahan satu kereta kancil mana pula. Kancil ni tengok berapa orang dah kena tembak, dia tahan ambil kereta, ambil, jangan buat pasal dengan aku. Dia cunggit pergi dengan kancil tu. Sakit jiwa tuan-tuan.
Sakit jiwa. Saya beritahu di Berong Garden semalam, bunga-bunga sakit jiwa tu ada banyak. Ni budak-budak muda lah ni, naik motor duk angkat tayar depan, tu bunga sakit jiwa tu. Motor tu tayar 2. Tayar 2 tu bahaya dah tuan-tuan. Tayar 4. Tayar 2 ni bahaya dah. Hak 2 bahaya tu dia angkat pergi tinggal 1. Lagi bahaya dia nak cari. Orang tak sakit jiwa tak buat macam ni. Yang buat ni orang sakit jiwa ya. Tujuan kita kata ni apa? Balik rumah petang-petang mau duk hendak tengok anak kita tergolong tak dalam kumpulan sakit jiwa ni. Ini nak kena tengok tuan-tuan. Bulan lepas ke apa yang saya abang kejadian dekat tol ni. Yang pergi duduk tak tengok tak mau nak buka galang. Kawan belakang tu keluar pergi dia terajang pintu reka. Kawan belakang tu hon dia keluar pergi terajang pintu reka kawan belakang. Pasal apa jadi begitu kan? Sakit jiwa. Kawan belakang pun sakit jiwa. Dah tahu dah duduk tengok kawan tu duduk bubuh tak tengok tak mau buka. Jangan pergi duduk hon dia buat apa? Hon tu pasal sakit jiwa. Kawan depan tu pula duduk hon. Jadi pasal sakit jiwa ramai lah ni tuan-tuan. Ini kita tak, inilah benda yang agama duk bagi tahu ni, dia tak mau ada orang pergi jadi macam ni. Maka dalam kita nak mengatur kehidupan ni kena ada masa untuk bersuka-suka dengan keluarga. Kalau tidak, dia kata jadi kelang kabut dalam rumah tangga tu. Dan dia kata segan ia daripada berbuat dia. Maka jika kita berikan akan kesukaan itu di dalam setengah waktu, ada setengah masa bersuka-suka dengan keluarga, nescaya rajin ia daripada setengah waktu pada berbuat ibadah. Bila hidup kita tu ada masa seronok dengan anak bini, ada masa kita serius, ada masa barulah rumah tangga kita tu jadi elok. Dan beristeri itu setengah daripada yang disukai oleh nafsu yang menolong akan rajin pada berbuat ibadah. Dia antara keseronokan ni bila berumah tangga. Bila menikah ni dia dapat keseronokan. Seperti makan akan makanan yang disukai oleh nafsu, maka menguatkan bagi berbuat ibadah. Kita makan apa yang kita teringat nak makan. Teringat nak makan mi bandung. Ajak anak bini semua, malam ni ayah tak ada mengaji di mana-mana, jom kita pergi makan di luar. Bawa kereta pergi tang mana dia kata mi bandung, sedap pergi kena mi bandung tu makan. Makan apa yang kita ingat nak makan. Seronok lah. Apa yang kita nak kita dapat. Kita seronok. Bila seronok tu ibadat pun dia rasa semangat. Begitu dia kata. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, rawihul qulub fa innaha idza karihat umiyat. Artinya sukakan olehmu akan hati itu dengan mengerjakan pekerjaan yang diharuskan bagimu. Sayyidina Ali pun kata bagi hati seronok. Dia kata bagi hati kita ni seronok, dapat apa yang dia nak. Dia kata selagi mana benda tu benda yang tak salah dari segi agama, buat tak apa. Dia kata seperti makan, minum dan jima. Dia kata benda tu kita ingat kita nak makan apa, benda tu janji halal makan. Kita ingat kita nak minum apa, benda tu janji halal minum. Kan? Bahasa macam nak pergi kena ayam nyok muda bakang. Ayam nyok muda tu pun dah tu lah. Ayam nyok muda bakang pula lagi. Pergi kena sekali. Kena okey. Atau ingat nak pergi kena tu, tak mau lah. Yang tu tak boleh, tu agama kata tak boleh. Hak mana benda yang tak salah dari agama, teringat pergi. Tak boleh nak makan selalu, sekali-sekala makan pun tak apa. Dengar daripada abang kata makan dekat mana tom yam, mana dekat cinta sayang, mana kata ada tom yam sedap, konon cerita kata lagu tu. Tapi dia kata mahal sikit misalnya, tak apa. Dalam sebulan sekali try pergi makan juga. Boleh daripada kata sedap sangat aku nak rasa, pergi rasa. Dapat apa yang hati kita nak. Benda tu tak salah, buat. Bagi dalam rumah tangga tu dia ceria. Jadi lagu tu. Dan bahawa sesungguhnya hati itu apabila digagahi akan dia dengan berbuat ibadah semata-mata yang tiada disukai itu selama-lamanya, sepanjang masa kira duk nak buat ibadat saja, nescaya buta ia. Sayyidina Ali kata kalau duk fikir nak ibadat saja, cakap dengan anak ni bila pun baca Quran zikir, semayang baca Quran zikir, lagu tu aja duk cakap kat anak dia. Anak ni hati dia boleh jadi buta, dia kata. Pasal apa? Dia pun kata apa ni, dia kata ni. Dia pergi sekolah tuan-tuan, kawan-kawan dia di sekolah duk cerita. Cuti sekolah baru ni ayah kami, budak-budak, ayah kami bawa kami pergi Kuala Lumpur, kami pergi tang tu, kami pergi tang ni. Yang dia ni, ayah dia bawa makan mi pun tak pernah. Jangan kata nak bawa pergi Kuala Lumpur, nak bawa pergi makan mi pun tak pernah yang kata ayah dia ni. Jadi budak ni jadi macam mana tuan-tuan?
Kita tak boleh kurung dia, tak bagi berkawan dengan orang. Dia akan berkawan dengan orang. Bila dia berkawan, dia share pengalaman kawan dengan dia. Bila dia share, dia banding. Bila dia banding, dia kata ayah dia ni haus siau punya ayah dia. Habis tuan-tuan, habis kita. Inilah tuan-tuan, ini benda nak kena tengok. Kadang-kadang kita kan, kadang-kadang ada orang jumpa saya. Dia kata saya tak tahu saya ni tak kenal tang mana Ustaz. Dia mai tanya kita gitu. Saya tak tahu saya tak kenal tang mana. Kita jawab pula. Tak, saya agama ni saya jaga elok. Saya anak-anak saya, Ustaz, saya tak tunggu akil balik. Tak cukup umur lagi pun saya atok dah. Kecil halus lagi perempuan tu saya serabut pergi pakai mini telefon dah. Saya jaga agama ni cukup elok. Tapi saya tak tahu pasal apa. Dia kata bila dia pamai besar apa semua, dia jadi lebu lain. Dia jadi lebu lain. Saya ni, anak saya dah pergi mengaji Kuala Lumpur, pergi mana pun, saya duk buat spot check, dia kata. Saya duk turun pergi tengok. Saya buat spot check. Turun pergi dapat tangkap, Ustaz. Sampai dia selama dia tak ada. Saya tunggu. Saya tunggu, tengok balik mai ke Lumbung tak ada. Ustaz, bayangkan macam mana perasaan saya. Dia mai cerita kat kita benda tu. Apa kita nak cakap, tuan-tuan? Kita hanya boleh buat andaian lah. Yang satu kita kata apa? Hidayah. Hidayah ni kadang-kadang dia cerita lain. Asuhan cerita lain. Asuhan pun kalau tak dapat hidayah tak jadi. Itu satu andaian. Tapi kalau kita buat andaian kedua macam mana? Kita andaikan satu andaian lain. Yang kedua apa dia? Hang terlampau sangat duk bubuh dia bawah cekak. Macam ayam kita duk bubuh bawah cekak. Kan? Dia jadi hidup dia ni sampai satu hari tuan-tuan, dia terlepas saja daripada kawalan pak dia. Dia jadi lagi teruk daripada orang yang pak dia duk bagi kelonggaran sikit sebanyak. Kelonggaran ni maksudnya bukan kata okey masa duduk dengan kita hang tak mau pakai tudung tak apa, hari Sabtu Ahad ayah bagi hang tak pakai tudung, bukan macam tu. Pakai tudung juga. Tapi ni hak kita duk baca ni. Ada hari kita bawa dia pergi bercuti, ada hari kita bagi dia benda ni, bagi ada dekat dia. Baru dia jadi satu orang yang saqafi. Orang Arab kata saqafi ni maksudnya orang yang hidupnya berbudaya. Dia reti nak bergaul dengan orang ramai. Kadang-kadang itu satu sebab. Kan budak-budak ni dia orang putih kata cultural shock, dia kata kejutan budaya. Dia duduk dengan pak dia selama berapa belas tahun ni, pak dia ni satu budaya yang duk bagi kat dia. Dia keluar sekali dia tengok dunia luar ni, oh habis terus melingkup terus budak ni. Kadang-kadang benda ni jadi dengan sebab asuhan. Jadi tuan-tuan, apapun dia balik kepada kaedah dalam agama. Dia kata apa? Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita ambil yang pertengah. Benda-benda wajib dalam agama mesti kena buat. Yang tu tak ada tolak ansur. Tapi lain daripada benda-benda tu, dari segi kehidupan, dari segi pergaulan, dari segi apa, kita kena longgar-longgarkan, lapang-lapangkan. Bagi anak kita ni jadi anak yang berbudaya, anak yang celek akal, begitu. Sayyidina Ali bin Abi Talib sebut dalam kata-kata dia, rawihul qulub fa innaha idza karihat umiyat. Dia kata sukakan olehmu akan hati itu dengan mengerjakan pekerjaan yang diharuskan bagimu. Seperti makan, minum, jimat, buatlah apapun. Selagi mana benda tak salah, dibuat, dia kata. Maka bahawa sesungguhnya hati itu apabila dipaksa akan dia dengan berbuat ibadah semata-mata selama-lama, nescaya buta ia, dia kata. Sayyidina Ali kata lagu tu. Yakni enggan pada berbuat dan segan ia pada berbuat ia. Itu dia. Dia sampai satu peringkat, dia jemu. Dia jadi tak mau buat dah ibadah ni. Takut jadi macam tu. Dan tersebut di dalam khabar. Lazimlah hati orang yang berakal itu bahawa ada baginya 3 saat. Wallahualam. Lepas ni kita sambung yang ni. Dia kata tersebut di dalam beberapa khabar hadis. Khabar tu maksud dia hadis. Lazimlah hati orang yang berakal. Kalau sekiranya satu orang itu orang yang berakal, maka dia hendaklah buat 3 benda ni. Bahawa ada baginya 3 saat, iaitu 3 waktu. Yakni 3 waktu itu ialah dia beritahu. Yang ni penting tuan-tuan. Dia akan beritahu kita dalam hidup kita kena ada 3 benda ni. 3 benda ni kena buat. Kita buat 3 benda ni, insya-Allah hidup kita jadi elok. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, hidup dalam rumah tangga ni bukan senang. Itu aja. Siapa yang dah berumah tangga, dia tahu. Dan siapa yang berumah tangga, kemudian rumah tangga dia menghadapi masalah, dia lagi tahu. Dia lagi tahu.
Orang tak kahwin tak tahu. Kadang-kadang orang tak kahwin dia nampak rumah tangga ni indah saja. Dia duk nampak indah saja. Bila dia kahwin dia tahu rupa-rupanya tak seindah yang dibayangkan. Tak indah tu pasal apa? Pasal dia punya pasal. Pasal itu jadi tak indah. Lepas ni contoh kita akan tengok bagaimana pula pengalaman yang dilalui oleh Nabi-Nabi. Dia akan cerita kat kita bagaimana Nabi Yunus ni akan main insya-Allah. Akan datang, diberikan kelapangan masa, panjang umur, kita akan tengok Nabi Yunus alaihi salam apa kena kat dia. Nabi Yunus, satu orang Nabi, ada isteri dia macam mana. Kita tengok, kita pasang dekat kita. Oh, rupanya benda ni biasa bagi manusia. Dan Nabi Yunus, isteri dia jenis tak apa suka orang main rumah. Dia tak apa suka orang main di rumah, dia tak apa suka. Kan? Ada di kalangan kita yang macam tu. Isteri kita ni kira makan, minum, apa urusan rumah tangga, mendidik anak, apa-apa semua kita ingat tak boleh dah. Nak komplain tak ada tempat, nak apa pun tak. Kira dia yang terbaik. Tapi dia ada satu kelemahan dia. Apa kelemahan dia? Dia tak suka orang main rumah. Kita kawan ramai, kawan bagat nak main, tapi bini kita dalam rumah tak suka. Macam mana nak buat? Kalau kita welcome semua orang main, kita jadi masalah dengan dia. Kalau kita nak turut dia, kawan-kawan tak suka kita. Ada orang kena masalah macam ni. Jadi bila kita baca ni, kita aku macam Nabi Yunus. Dia main lagu tu. Tak lah, kalau hang macam Nabi Yunus, bagus lah. Takut hang macam bini dia. Kan? Kan? Benda ni, bila kita baca lah kitab ni, dia jumpa macam-macam. Dia jumpa macam-macam. Dan baru kita tahu, tang ni okey, tang mana nak perbetul, tang mana nak ejak balik macam mana apa semua. Matlamat kita satu. Matlamat kita mengidam-idamkan satu rumah tangga yang betul-betul bahagia. Bukan bahagia cakap aja, tapi betul-betul hati kita rasa bahagia dengan rumah tangga kita ni. Bahagia, tak tahu nak apa. Orang nak kata apa pun hampa kata, tapi kita, hati kita tahu. Hati kita kata, kita syukur banyak-banyak pada Allah. Pasal Allah temukan kita dengan isteri kita ni, bagaimana dia menjaga kita. Syukur kita kepada Allah. Dan dalam hati kecil bini kita pula, ada pula perasaan tu. Dia pula syukur pada Allah banyak-banyak. Pasal Allah jodohkan dia dengan kita. Bila dapat macam ni tuan-tuan, cantik. Cantik. Ya. Ada banyak ni, main mengaji balik lambat pun jadi hal. Ni habis-habis mengaji 9.30 semayang apa gitu ni, kata 9.50 sampai di rumah. Sampai dia kata malam ni kena tomyam mana pula. Dia pergi tembak buah tu dulu. Kita tomyam apa? Bukan tomyam, ustaz habis 9.30. Dia pergi tuduh kata tomyam. Kita pula pergi start pula, kita kata awak hang lagu ni. Awak hang lagu ni memang tidur malam ni. Tidur malam ni. Anak tak larat dah. Anak ni tak larat dah. Mata tak larat tengok dah ayah duk keling dengan mak. Telinga tak larat dengar dah mak duk kaya kat ayah duk kaya. Anak tak larat dah. Tuan-tuan, kita mengaji. Orang kita main ayah balik tengok rumah tangga macam tu. Mana bahagia kita tuan-tuan? Di mana bahagia kita? Jadi kalau dapat ni kebahagiaan ni, ini kemuncak dah tuan-tuan. Inilah kemuncak. Itu sebab orang kata nak mencari kebahagiaan ni manusia cari dengan macam-macam cara. Cari tak kena. Ada orang duk ingat dia nak cari bahagia dengan duit ringgit. Dia siang malam buat kerja overtime betul ni apa, cari duit. Duit dah ada banyak dah, bahagia tak main juga. Ada orang dia nak cari bahagia dengan pangkat kedudukan. Dia sanggup fitnah kawan dia bagi jatuh, kawan jatuh dia pijak apa semua dengan tujuan dia nak naik. Dia dapat tempat yang dia nak tu. Dah dapat tu, bahagia tak ada juga. Rupanya pangkat pun tak boleh nak bawa kebahagiaan dekat dia. Ada orang duk ingat dia betul. Hadu tak betul ni bini dia. Dia dah bercerai 3 orang bini dah. Ni hadu ada di rumah dia ni yang keempat. Yang keempat ni pun dia tu tak dapat lagi bahagia. Dia kena muhasabah balik. Betul-betul yang bermasalah ni bini dia kat dia. Kena muhasabah balik. Bukan senang tuan. Kadang-kadang orang yang tak ada muhasabah ni, bila dia tak bahagia, dia main sakit jiwa. Bila dia main sakit jiwa, dia angkat motor tayar satu. Habis. Jadi ini panjang balik pula. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان إلا الذين اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.